Sidang Dewan Rakyat masuk minggu ke-5. Antara isu yang mendapat perhatian hari ini mengenai keberkesanan agensi kaunseling dan pengurusan kredit AKPK dan pembantu guru. Laporan penuh bersama Syaril Sarapudin di lobi Parlimen. Syaril, silakan. Baik, terima kasih Farhatul. Memang dua perkara yang Farhatul nyatakan tadi antara beberapa perkara penting yang telah pun dimaklumkan oleh kementerian-kementerian berkaitan pada sesi pertanyaan jawab lisan pagi tadi, yang mana Dewan hari ini telah pun dimaklumkan bahawa seramai 11,672 peserta telah pun berjaya melangsaikan semua hutang mereka. Itu statistik agensi kaunseling dan pengurusan kredit AKPK bagi peserta yang menyertai program pengurusan kredit PPK sehingga 31 Oktober lalu. Manakala Dewan juga dimaklumkan lebih 90,000 lagi masih aktif membayar dan diberi masa 10 tahun untuk menyelesaikan hutang. Ia dinyatakan Timbalan Menteri Kewangan Dato' Osman Aziz, yang mana pihaknya juga telah mengambil maklum cadangan untuk bekerjasama dengan pihak bank bagi menyenaraikan peminjam yang ada potensi bermasalah untuk diserahkan kepada AKPK. Ini bagi memastikan peminjam mendapat nasihat sewajarnya sebelum sampai ke peringkat muflis. Ini antara yang dinyatakan beliau. Saya juga bersetuju mungkin ini menjadi satu lagi tambahan kerja kepada pihak bank apabila mereka melihat ataupun peminjam yang ada potensi bermasalah, mereka boleh sampaikan kepada AKPK. Yang ini kita boleh bawa kepada pihak bank negara untuk melihat kriteria macam mana proses flow kerja supaya bank boleh bagi tahu kepada AKPK pula nak cari. Yang ini saya ingat satu bebanan kerja yang besar, tapi saya ingat kita boleh buat dan kita akan cuba tengok macam mana skop yang supaya akhirnya peminjam-peminjam ini taklah sampai ke peringkat bankrupt dan Dato' Osman menjawab soalan Wakil DAP Batu Gajah V. Sivakumar yang mahukan penjelasan keberkesanan AKPK menangani masalah peminjam yang tidak mampu membayar balik pinjamannya. Dan sehingga kini, kalau saya boleh maklumkan, AKPK telah membantu seramai 429,000 peminjam, termasuk 164,000 daripadanya adalah mereka yang menyertai PPK. Dan PPK ini sebenarnya bertujuan untuk membantu peserta menstabilkan kembali kewangan mereka selain mengurangkan nisbah hutang dengan pendapatan mereka ke tahap yang lebih baik. Satu lagi perkara yang dimaklumkan di Dewan pada sesi pertanyaan jawab lisan tadi ialah Dewan dimaklumkan 860 pembantu guru telah pun dilantik secara pekerja sambilan harian PHH sepanjang tahun ini di sekolah-sekolah sekitar Melaka dan juga Kedah. Pelantikan tersebut yang dibuat melalui program pemantapan profesyen guru PPG bagaimanapun bergantung kepada kedudukan kewangan kerajaan jika mahu diperluas ke negeri-negeri yang lain. Justru Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Chong Sing Woon berkata selain menempatkan PHH sebagai kaedah menangani isu beban tugas dalam kalangan guru, kementerian turut menggunakan pelbagai kaedah yang lain. Jawatan kosong di sekolah. 2. Mengkaji keperluan jawatan guru dan anggota. 3. Mengurangkan serta memudahkan tugasan kemasukan data ataupun pelaporan. Dan yang 4, memperhalusi kaedah pengoperasian atau pengurusan sekolah yang lebih mengutamakan keberhasilan pembelajaran murid dan mengurangkan beban aktiviti bukan melibatkan dan pembelajaran di sekolah selaras dengan surat siaran KPM bilangan 13 tahun 2016. Baik, bagi mengurangkan beban tugas guru, sehingga kini kajian penstrukturan semula kementerian sedang dalam pertimbangan agensi pusat. Sekiranya ia diluluskan, ia dijangka dapat meminimumkan pertindihan fungsi dan juga mengurangkan beban tugas guru melalui fungsi pelaksanaan sekolah yang lebih teratur di peringkat Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah. Beliau menjawab soalan Wakil PN Parit Sulong Datuk Nuraini Ahmad. Baik, itu antara dua perkara yang dibangkitkan pada sesi pertanyaan jawab lisan. Banyak lagi yang akan kita bawakan pada program Parlimen 13 jam 11.30 malam nanti. Dan pada ketika ini seperti biasa Dewan berhenti rehat seketika dan akan kembali bersambung pada jam 2.30 petang nanti untuk bersambungnya perbahasan di peringkat jawatan kuasa bagi rang Undang-Undang Perbekalan 2017. Ini padanya kita akan bawakan dalam program ataupun berita kami yang seterusnya nanti. Buat masa ini kita kembali dulu bersama Farhatul untuk berita yang seterusnya di studio.